Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Akhirnya, mereka pecat Rafizi. Dalam satu pool ataupun dalam satu undian yang saya buat di media sosial, di YouTube dan juga di Facebook, keputusan terkini yang dibuat ialah mereka pecat Rafizi. Itu persoalan pertama. Yang kedua, adakah Rafizi mampu digantikan oleh Tengku Zafrul? Baru-baru ini kita sudah tahu bahawa Tengku Zafrul telah pun masuk dalam PKR dan dijangka beliau akan diberikan menggalas tanggungjawab sebagai pengemudi ataupun pengganti, atau dengan kata lain sebagai menggantikan kedudukan Rafizi. Persoalannya, mampukah Tengku Zafrul menggantikan Rafizi? Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pada hemat saya, mereka mempunyai kekuatan masing-masing. Rafizi dan Tengku Zafrul mempunyai peribadi kekuatan yang tersendiri. Rafizi mungkin kuat dari segi satu sudut, Tengku Zafrul pula daripada satu sudut. Jadi untuk menilai mereka, kena lihat daripada sudut mana. Tetapi dari segi kualiti, nampaknya ramai yang menyokong di dalam pool tersebut bahawa Rafizi lebih baik daripada Tengku Zafrul. Mereka kata Tengku Zafrul tidak dapat menandingi Rafizi. Tetapi ada juga yang percaya bahawa sebenarnya Tengku Zafrul juga setanding dengan Rafizi. Cuma mungkin kerana Rafizi selama ini sudah terlalu lama bersama dengan PKR. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kelantangan suara Rafizi juga mungkin menenggelamkan Tengku Zafrul. Tetapi dari segi kualiti kerja, performance kerja, nampaknya Tengku Zafrul boleh menandingi Rafizi. Rafizi ketika menjadi Menteri Ekonomi digelar sebagai Menteri Formula. Dan ada juga yang mencadangkan kononnya Rafizi gagal sebagai Menteri Ekonomi. Manakala Tengku Zafrul sebagai Menteri MITI pula digelar sebagai pembaharuan MITI dan membawa kepada kecemerlangan MITI. Tak tahulah mana satu yang betul, mana satu yang tidak. Tetapi yang menariknya tuan-tuan dan puan-puan ialah satu pool dibuat. Sama ada Rafizi perlu dipecat, akan dipecat daripada kepimpinan ataupun daripada PKR. Memandangkan kelantangan Rafizi dalam mengkritik kerajaan, bahkan mengkritik parti beliau sendiri. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, menurut satu hantaran Iswardi di dalam YouTube, beliau nyatakan akhirnya mereka memecat Rafizi merujuk kepada pool yang dibuat dan telah diisikan oleh sama ada para penyokong Rafizi, penyokong PKR maupun hater Rafizi. Namun lebih ramai netizen ataupun para penyokong PKR mengkehendaki supaya Rafizi diambil tindakan, dipecat atau digantung. Dan ramai yang kata pecat jelah. Kerana Rafizi sekarang lebih galak daripada pembangkang untuk menyerang, mengecam kerajaan, mengecam PKR sendiri. Seakan-akan Rafizi lupa bahawa tindakan beliau itu bukan menguatkan PKR, tetapi sedang melemahkan PKR. Dan secara tidak langsung membantu pembangkang, membantu musuh PKR untuk menyerang PKR sendiri. Jadi, ramailah yang berpendapat bahawa kalau Rafizi betul-betul bagus, dia perlu keluar daripada PKR dan tubuhlah parti baru. Lebih penting lagi, boleh menyertai parti lain. Manalah tahu di sana dia lebih hebat. Contohnya, dia boleh masuk UMNO, dia boleh masuk PAS, dia boleh masuk Bersatu. Manalah tahu kan di Bersatu tu ada yang dia suka. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apa yang penting sekarang, kita teruskan negara yang stabil ini. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, apa pula komen dan pendapat Anda.
Adakah Rafizi patut dipecat atau diteruskan? Jumpa lagi. Bye-bye. Sebelum kita teruskan ulasan hebat ini pada petang ini, izinkan dulu saya berkongsi dengan Anda semua. Ini ialah terapi imun transfer factor for life. Terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, apabila imun badan kita lemah, apabila imun kita bodoh, apabila imun badan kita tidak seimbang, kita kena penyakit dan sukar sembuh daripada semua jenis penyakit. Imun badan yang tidak seimbang juga menyebabkan kita kena autoimun. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apabila imun badan kita jadi kuat, bijaksana dan seimbang, imun badan kita lah yang akan menyembuhkan semua jenis penyakit yang ada di dalam tubuh badan kita. Terapi imun ini mendidik, mengajar, menguatkan dan menyeimbangkan imun badan kita. Sebelum ini, apabila imun badan kita jadi lemah, bodoh dan tidak seimbang, imun badan kita gagal untuk menghapuskan semua akar penyakit yang bertumbuh di dalam tubuh badan kita. Apabila imun badan kita lemah, akar penyakit akan tetap bertumbuh, berakar dan bersarang di dalam tubuh badan kita. Jawapan kepada kesehatan yang optimum ialah peningkatan daya imun badan, penyeimbangan daya imun badan dan menjadikan imun badan kita bijaksana. Apabila imun badan kita jadi bijaksana, maka kita sehat. Cepat dapatkan produk hebat ini melalui nombor telefon saya yang tertera. Produk ini lulus KKM, halal dan diperakui oleh doktor-doktor di seluruh dunia. Tuan-tuan dan puan-puan, ini mungkin jalan penyelesaian kepada masalah Anda yang Tuhan hantar kepada Anda semua. Mungkin Anda sudah berdoa bertahun-tahun untuk masalah kesehatan Anda dan ini jawapan yang Tuhan hantar untuk Anda semua. Jom kita sambung berpolitik lagi. Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Highlight tajuk di Suara.tv ini cukup menarik. Taqiyuddin langgar perlembagaan Perikatan Nasional, panggil mesyuarat tanpa kehadiran pengerusi. Wow. Bolehkah kita terima ini, tuan-tuan dan puan-puan? Okey, sebelum kita ulas perkara ini, jom kita tengok dulu apa cerita sebenarnya. Apa yang Taqiyuddin buat sampai ini boleh berlaku. Tindakan Timbalan Setiausaha Agung Perikatan Nasional PN, Datuk Seri Taqiyuddin Hasan memanggil satu mesyuarat luar biasa majlis tertinggi gabungan itu tanpa menjemput pengerusinya, Tan Sri Muhyiddin Yassin, kini mencetuskan polemik baharu dalam kalangan parti-parti komponen Perikatan Nasional tersebut. Sumber dalaman gerakan memaklumkan kepada Suara.tv bahawa jemputan rasmi kepada ahli Majlis Tertinggi PN telah dikeluarkan semalam bagi memanggil satu mesyuarat tergempar pada 29 Januari ini jam 8.30 malam di Ibu Pejabat Parti Gerakan Rakyat Malaysia Gerakan Ceras Kuala Lumpur. Bagaimanapun tuan-tuan dan puan-puan, sumber itu mendakwa bahawa beliau terkejut apabila Muhyiddin atau nama Muhyiddin tidak disenaraikan dalam edaran jemputan tersebut. Yang ini lawak, yang ini memang lawak, yang ini memang luar biasa tuan-tuan dan puan-puan. Bagaimana seorang pengerusi kepada satu-satu gabungan itu boleh tidak dijemput dalam mesyuarat? Wah, ini boleh menimbulkan konflik perlembagaan parti tahu. Dan semua keputusan dalam mesyuarat itu sebenarnya rabis. Mereka hanya bermuasyarat secara cerita-cerita lah di kedai kopi. Sesuatu mesyuarat hanya boleh disahkan keputusannya oleh pengerusi sahaja. Tuan-tuan dan puan-puan, apakah benar-benar Perikatan Nasional sudah terdesak? PAS sudah terdesak sangat nak merebut kuasa, nak dapatkan kuasa daripada Muhyiddin sampai Timbalan Setiausaha Agung pula yang panggil. Saudara-saudara, timbalan pengerusi tak panggil, timbalan setiausaha tak panggil, timbalan setiausaha pula yang panggil. Ini hierarkinya dah terlalu rendah dah ni. Tapi itulah mereka panggil juga. Yang hairannya ada dakwaan bahawa nama Muhyiddin tidak disenaraikan dalam edaran jemputan tersebut.
Menurut sumber dalaman ini juga, mesyuarat berkenan dijangka membincangkan agenda utama termasuk mengesahkan peletakan jawatan pengurusi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sumber sama juga turut mendakwa selain Muhyiddin, sebuah lagi parti komponen PN yaitu MIPP juga tidak berada dalam senarai jemputan itu. Kalau begitulah ceritanya, bagus lagi bubar sajalah Perikatan Nasional itu, sebab komponen mereka pun tak dipanggil. Buat apa ada pakatan kalau komponen tidak dipanggil? Ini memang lucu luar biasa, tuan-tuan. Sementara itu sumber dalaman bersatu menyifatkan pemanggilan mesyuarat tanpa menjemput Muhyiddin sebagai bertentangan dengan perlembagaan PN. Walaupun Muhyiddin telah menghantar surat peletakan jawatan, beliau secara teknikal masih kekal sebagai pengerusi PN sehingga peletakan jawatannya diterima secara rasmi oleh Majelis Tertinggi, kata sumber itu. Selain Majelis Tertinggi belum meluluskan peletakan jawatan tersebut, Muhyiddin masih pengerusi selagi itu. Maka beliau sepatutnya dipanggil hadir dalam mesyuarat yang membincangkan perkara itu, tambahnya. Beliau merujuk kepada pasal 8.3 dalam kurungan B Perlembagaan PN yang menyatakan bahawa peletakan jawatan pengerusi hanya berkuat kuasa selepas mendapat kelulusan Majlis Tertinggi, yang kemudiannya wajib memilih pengerusi baharu dengan segera. Sumber sama turut membangkitkan tafsiran terhadap pasal 8.3 dalam kurungan 2 kurungan E yang menyatakan setiap parti anggota mestilah melantik ketua parti masing-masing sebagai timbalan pengerusi Majlis Tertinggi kecuali jika ketua parti tersebut dipilih sebagai pengerusi PN. Dalam konteks ini, sekiranya ada pihak berpendapat Muhyiddin bukan lagi pengerusi PN, maka kedudukan timbalan pengerusi seharusnya kembali diisi oleh Presiden Bersatu sendiri. Bukannya terus dipegang Datuk Seri Hamzah Zainuddin, tegas sumber berkenan. Dalam masa sama, sumber itu mengingatkan bahawa semua presiden parti komponen adalah ahli Majlis Tertinggi PN secara automatik. Justru sebarang mesyuarat kritikal tanpa penyertaan menyeluruh hanya akan mengundang pertikaian legitimasi dan dakwaan wujudnya percaturan dalaman. Beliau juga menyifatkan pemanggilan mesyuarat luar biasa itu mengesahkan peletakan jawatan pengerusi tanpa menjemput pengerusi sedia ada sebagai langkah terdesak kumpulan tertentu yang didakwa mahu menggagalkan perkembangan perbincangan antara Muhyiddin dan Presiden PAS Tan Sri Hadi Awang minggu lalu. Dalam perbincangan tersebut, terdapat laporan bahawa kedua-dua pemimpin bersetuju membawa cadangan penstrukturan semula PN dengan membentuk dua lapis kepimpinan tertinggi bagi memperkemas hala 7 gabungan. Setakat ini, pihak Sekretariat PN belum mengeluarkan sebarang penjelasan rasmi berhubung dakwaan mesyuarat tersebut dipanggil tanpa melibatkan Muhyiddin serta beberapa parti komponen termasuk MIPP. Perkembangan ini jangka menambah tekanan dalaman PN ketika gabungan itu memasuki fasa paling sensitif dalam perebutan struktur kepimpinan tertinggi menjelang tahun politik yang semakin mencabar. Sekian dulu untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda, bye-bye. Saya kongsikan kepada Anda yang ada masalah sakit lutut, sakit sendi, gout, dan sukar berjalan ke sana sini. Ini saya kongsikan dengan Anda semua. Tongkat kerusi lipat foldable yang Anda boleh gunakan menjadi tongkat, juga boleh menjadi tempat duduk Anda di mana-mana. Tuan-tuan dan puan-puan, sukar untuk solat kerana sakit sendi, ini saya kongsikan dengan Anda prayer seat, kerusi tempat untuk solat yang boleh digunakan bagi mereka yang sakit sendi. Dapatkannya dengan tekan butang di bawah ini, dapatkannya di Shopee. Murah banget. Saya kongsikan dengan Anda kerusi kuliah masjid berwarna hijau, murah, RM29 sahaja satu set. Anda boleh gunakan sewaktu mengaji, belajar Al-Quran dan sebagainya. Ini pula tuan-tuan dan puan-puan, kerusi tongkat walking stick foldable. Anda boleh gunakan di mana-mana Anda berjalan ketika sakit sendi dan sebagainya. Tidak lagi takut pergi ke mana-mana, Anda boleh berehat pada bila-bila masa.